Cuma mungkin waktu kita tunjukkan tu orang akan nampak kenapa dia buat ni lain pada orang. Tapi kalau kita boleh beritahu yang inilah yang ditunjukkan oleh Nabi, yang inilah yang telah dipamerkan oleh Nabi, jadi saya buat balik apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Tak perlu kata pada yang tu tak betul, yang ni salah, yang ni orang tak erti je, yang ni orang jahil je buat. Tak perlu kata. Kita membazir masa banyak kerana menyusun perkataan-perkataan itu untuk menampakkan benda tu buruk. Just kita buat benda baik dan pamerkan, dengan izin Allah tenggelamlah benda buruk itu. Aku takut manusia kata kepada aku, maka kata Allah Ta'ala, takut kepada aku lebih perlu kamu utamakan berbanding takut pada manusia. Sebab tu sebahagian orang kita tengok, hatta, maaf saya sebut sikit, bila mana pergi makan kedai-kedai makan ni, kita tengok ada satu meja tu isap okok, 4-5 orang isap okok. Sedangkan telah ditampan dilarang merokok, atas meja pun ada dilarang merokok. Kita pun bagi tahu dekat owner kedai, boleh tak tolong larang orang tu isap okok, ataupun suruh dia berhenti isap okok. Dia nak isap okok, dia isap okok tempat lain. Dia kata saya takut, saya tak berani. Tengok tuan-tuan, manusia. Sepatutnya orang yang tak isap okok menguasai pasaran, bukan orang yang isap okok yang menguasai pasaran, yang menguasai suasana tu. Dia yang lawan, dia yang langgar undang-undang, dia dilihat lebih kemah berbanding orang yang ikut peraturan. Sepatutnya orang yang tak ikut peraturan perlu dihentam, perlu diberi apa-apa yang menyebabkan dia rasa bersalah, sehingga dia rasa perbuatan dia tak bersalah kerana ada orang yang takut. Sebab tu ketakutan dan malu yang salah akhirnya akan menyebabkan pelaku kesalahan merasa benar apa yang dia buat. Tidak bertambah kebaikan, melainkan bertambah keburukan. Sebab tu orang yang berani bercakap benda-benda yang tak betul tentang agama, dia akan lebih berani bila mana tiada apa-apa teguran dilakukan, tiada apa-apa sanggahan dilakukan, sehingga dia rasa medan ini terbuka, luas, dia berani nak buat itu dan nak buat ini. Ini perkara yang perlu diingati juga. Hadis ni sangat-sangat perlu diperhatikan oleh kita semua, terutamanya orang yang banyak ilmu. Orang banyak ilmu, banyaklah dia tahu kat mana suruhan, kat mana larangan. Tapi bila mana dia tengok orang buat benda terlarang, dia tak berani nak kata apa, kerana dia takut orang buat sesuatu pada dia. Lalu Allah Ta'ala akan tanya pada dia, sepatutnya takut kamu kepada aku lebih diutamakan. Sebab tu belajar banyak ni bagus, tapi belajar tak beramal itu bahaya. Belajar agama, faham ilmu agama banyak, itu yang terbaik dalam hidup. Bahkan Nabi pun sebut dalam hadis, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Siapa-siapa yang ambil bahagian menuntut ilmu, dia telah ambil bahagian yang terbaik. Tapi tanggungjawab ilmu bukan hanya pada belajarnya banyak, tapi tanggungjawab ilmu juga pada menguruskan keadaan masyarakat yang jauh pada ilmu pun banyak. Makin banyak orang tu belajar, makin tinggi tanggungjawabnya. Tapi zaman kita berbeza, makin banyak orang tu belajar, makin mewah orang tu, makin didewakan orang tu, akhirnya orang tu pun senyap, tak kata apa. Yang naik hanya duit dia, yang rosak adalah masyarakatnya. Jadi ini ialah benda yang perlu diambil perhatian, supaya kita tak termasuk dalam apa yang disebut sebagai malu yang tak kena tempat ni. Malu pada manusia. Sepatutnya malu pada Allah lebih utama. Takut pada Allah, bimbang terhadap apa yang Allah Ta'ala akan berikan pada kita daripada azab, daripada murka, daripada penarikan rahmat, hilangnya berkat, lebih perlu diutamakan. Sebab tu kalau tengok pesanan Luqman Al-Hakim kepada anak dia pun, antara benda yang dia pesan ialah suruh orang buat baik dan larang orang buat benda mungkar, dan dia suruh sabar. Maknanya pesanan itu ada, disisipi sekali untuk memberi maklum kepada kita, kerja buat kebaikan ni ialah bukan atas kapasiti individu, tapi kebaikan itu perlu dipromosikan. Dia tak boleh kita seorang je tahu. Kita menjadi ejen kepada kebaikan, menyampaikan kebaikan. Sebab tu cara nak bagi kebaikan tu sentiasa terlihat ialah dengan kita mengamalkannya dan menyampaikannya. Tapi biasanya mengamalkan lebih kuat berbanding bercakap saja. Bercakap saja ni teori, kalau tak buat
dia tak terkesan sangat, bahkan boleh hilang pada masyarakat. Tapi orang yang ada ilmu, dia buat, dia tunjukkan, dia nampakkan yang betulnya macam ni. Akhirnya tenggelamlah benda-benda yang tak betul. Dia tak perlu bergaduh, berkonfrontasi dengan orang, maki-memaki tak perlu. Orang yang tahu benda yang benar, dia tunjukkan benda yang betul macam ni. Salat yang betul macam ni, berurusan dengan manusia yang betul macam ni, nak buat benda-benda baik yang betul macam ni. Dia tak perlu remehkan orang yang buat salah. Tak perlu kata apa ni orang ni tak reti. Tak perlu, dia tunjuk je. Dia buat sesuatu, action dia tu menyebabkan akhirnya orang yang melihat, orang akan buat perbandingan. Cuma mungkin waktu kita tunjukkan tu, orang akan nampak kenapa dia buat ni lain pada orang. Tapi kalau kita boleh beritahu, yang inilah yang ditunjukkan oleh Nabi, yang inilah yang telah dipamerkan oleh Nabi, jadi saya buat balik apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Tak perlu kata pada yang tu tak betul, yang ni salah, yang ni orang tak erti je, yang ni orang jahil je buat. Tak perlu kata. Kita membazir masa banyak kerana menyusun perkataan-perkataan itu untuk menampakkan benda itu buruk. Just kita buat benda baik dan pamerkan, dengan izin Allah tenggelamlah benda buruk itu. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, innal hasanat yuzhibnas sayyiat, benda-benda baik itu akan menghilangkan benda-benda buruk. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, katakanlah kebenaran itu pasti akan datang dan menghapuskan kebatilan, dan kebenaran itu akan menjadi benda yang terzahir sekiranya ditunjukkan, dibuat, dipamerkan, maka benda itu akan nampak.